Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, anak pelajar, insya-Allah hari ini kita sambung untuk siri yang seterusnya berkaitan dengan tajuk subjek arud dan qafiah. Hari ini kita tengok bahar madid. Dan bahar madid ni terdiri daripada bahar yang mempunyai dua taf'ilah yang berlainan. Taf'ilahnya adalah fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun di syatar yang pertama, dan fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun di syatar yang kedua. Jadi kalau kita tengok ke enam taf'ilah tu, jadi dua saja taf'ilah sebenarnya, iaitu fa'ilatun dan satu lagi adalah fa'ilun. Cuma benda ni diulang-ulang. Dan untuk pengetahuan kita, bahar madid ni mempunyai satu bahagian sahaja, iaitu bahar madid tam, di mana taf'ilahnya ada 6. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. 3 di syatar yang pertama, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, 3 di syatar yang kedua. Jadi jumlahnya adalah 6. Maksudnya bila ditanya, ada berapa taf'ilah bahar madid tam? Jawapannya ada 6 taf'ilah. Baik. Kemudian perkara yang seterusnya. Bila kita sebut taf'ilah, ia terdiri daripada maqati' sautiyah. Jadi untuk taf'ilah fa'ilatun, maqati' sautiyahnya adalah sababani khafifani wa bainahuma watdun majmu'. Ada dua sabab khafif dan di tengah-tengahnya ada watad majmu'. Iaitu kita ada fa sabab khafif, satu lagi tun sabab khafif dan di tengahnya ila. Itu adalah watad majmu'. Yang kedua taf'ilah fa'ilun. Fa'ilun terdiri daripada sabab khafif dan watad majmu'. Fa sabab khafif, ilun adalah watad majmu'. Jadi ini perkara anak-anak pelajar nak kena ingat. Mesti ingat benda ni. Kemudian yang seterusnya adalah contoh. Biasa akan dikemukakan, apakah contoh yang sesuai untuk fa'ilatun? Jawapannya kita bagi sini seperti talibatun. Ataupun contoh bagi fa'ilun. Saya bagi situ adalah qatilun. Jadi ni benda-benda asas yang mesti kita amati bila kita mempelajari sesuatu bahar. Jadi apa yang telah kita bincang untuk 2-3 minit ni. Yang pertamanya, macam manakah bahar madid tam? Jawapannya dia ada 6 taf'ilah. Okey, taf'ilah yang pertama fa'ilatun. Apakah maqati' sautiyah? Sababani khafifani wa bainahuma watdun majmu'. Taf'ilah yang kedua fa'ilun. Apakah maqati' sautiyah? Maqati' sautiyahnya ialah sabab khafif watad majmu'. Kemudian yang keseterusnya contoh. Apakah contoh untuk fa'ilatun? Contohnya ialah talibatun. Contoh untuk fa'ilun qatilun. Jadi ni yang perlu anak-anak pelajar memberi penekanan dan perlu ingat perkara yang telah kita bincang sekejap tadi. Kemudian kita akan pergi kepada perkara yang kedua bila kita mempelajari bahar ini, iaitu jenis-jenis arud dan jenis-jenis darab. Jadi insya-Allah kita akan tengok jenis-jenis arud dan jenis-jenis darab yang terdapat pada bahar madid. Bahar madid agak sukar sikit kalau kita nak banding dengan bahar tawil yang kita belajar pada siri yang lalu. Sebab bahar madid mempunyai 3 arud. Maksudnya perubahan dekat fa'ilatun, di hujung syatar yang pertama tu kita akan jumpa 3 keadaan. Ada kala ianya sahihah, maksudnya tidak berubah, fa'ilatun. Yang kedua, dekat situ akan berubah kepada bentuk lain. Kita akan jumpa dalam bentuk yang dipanggil mahzufah. Dan yang ketiga, dia akan berubah lagi.
menjadi bentuk yang ketiga, kita panggil mahzufah makhbunah. Jadi ada 3 arut. Dan setiap kali arutnya berubah, maka darabnya juga turut berubah. Kalau anak pelajar boleh tengok dekat nombor seltok, nombor alif, nombor ba dan nombor jim. Maksudnya perubahan yang pertama, arut dia sahihah. Darab dia akan turut berubah. Cuma sekali, iaitu nama dia sahih. Ini kita akan detail dalam contoh kejap lagi. Yang kedua, tengok dekat nombor ba. Arutnya akan berubah untuk kali yang kedua, iaitu nama dia mahzufah. Dan bila dia berubah, darabnya juga akan turut berubah. Berapa kali darabnya akan berubah? Kita tengok situ ada 3. Yang pertama mahzuf, maksur, abtar. Dan yang ketiga, arutnya akan berubah untuk kali yang ketiga. Perubahan kali ini nama dia mahzufah makhbunah. Kemudian darabnya juga akan berubah. Darabnya ada kala mahzuf, makhbun, ada kala abtar. Jadi untuk hafazan. Untuk hafazan. Ada berapa arut bahar madid? Jawapannya ada 3. Sahihah, mahzufah, makhbunah. Okey, kalau untuk sahihah, darab dia ada berapa? Darabnya ada 1 saja, iaitu sahih. Kalau untuk arut mahzufah, darab dia ada mahzuf, maksur, abtar. Kalau arut dia mahzufah makhbunah, darabnya mahzuf, makhbun dan abtar. Inilah hak saya kata agak sukar sikit untuk kita hafal kerana arutnya terlalu banyak dan setiap arut mempunyai darab-darab tersendiri. Jadi apa-apa pun anak pelajar nak kena hafal lah benda ni, nak kena ingat. Untuk kita memberi jawapan yang betul bila dikemukakan dalam soalan nanti. Baik, kemudian yang seterusnya. Kita dapati beberapa istilah di sini. Yang pertama, kita ada istilah mahzufah, kita ada makhbunah, kita ada maksur, dan kita ada abtar. Hal ni nak kena ingat. Apa dia mahzufah, apa dia makhbunah, apa dia maksur, apa dia abtar. Kalau kita boleh rujuk kepada nota kita, di bahagian awal-awal tu, dekat tajuk zihaf, tajuk illah. Jadi mesti ingat takrif kepada perkara-perkara ataupun istilah-istilah saya sebut tadi. Jadi kita tengok satu persatu supaya tidak menjadi kekeliruan kepada kita dan tidak menghilangkan markah kita lah bila dikemukakan dalam soalan. Baik. Yang pertama mahzufah. Mahzufah ni diambil daripada kata dasarnya ialah al-hazfu. Takrifnya ialah hazaf sabab khafif kullih. Kita buang sabab khafif ke semua sekali. Maksudnya fa'ilatun tusiru fa'ila. Fa'ilatun akan menjadi fa'ila. Tunnya digugurkan. Cuma fa'ila tidak digunakan. Dia tukar. Wa tuhawwal, ditukar ila fa'ilun. Ditukar kepada bentuk tulisan fa'ilun. Fa'ilatun berubah menjadi fa'ila. Fa'ila tidak diguna, ditukar kepada bacaan fa'ilun. Supaya bunyi sedap sikit. Perubahan ini dinamakan mahzufah. Kemudian yang kedua, makhbunah. Makhbunah ni diambil daripada kata dasarnya ialah al-hazfu dan takrifnya, makhbunah diambil daripada kata dasarnya ialah al-khabnu. Takrifnya ialah hazaf sani sakin. Kalau kita ambil contoh, fa'ilatun tusiru fa'ilatun. Buang huruf kedua. Maksudnya huruf alif telah digugurkan. Proses ini dinamakan makhbunah. Kemudian yang ketiga, maksur. Maksur adalah hazaf akhir sabab khafif wa iskan ma qablah.
kita buang huruf akhir daripada sabab khafif dan matikan huruf sebelumnya. Kalau boleh perhatikan pada nombor 3, yang berwarna merah tu, fa'ilatun. Jadi mana sabab khafif? Sabab khafif adalah tun. Mana huruf akhir? Nun. Jadi buang nun itu. Bila nun dibuang, ta dimatikan. Jadilah fa'ilat. Nun digugurkan, ta dimatikan. Proses ini dipanggil maksur. Cuma fa'ilat, bila kita tengok dekat syair, kita tidak temui perkataan fa'ilat. Kerana ia telah ditukar penggunaan kepada fa'ilan. Lain sikit bunyi. Bacaannya bunyi lain sikit. Daripada fa'ilat jadi fa'ilan. Yang pentingnya alif mati, nun mati. Kalau hak sebelumnya alif mati, ta mati. Jadi hak ni anak-anak pelajar nak kena beri pengecaman sikitlah. Kena beri penekanan supaya kita boleh tahu apakah proses sebenarnya. Jadi bila kita jumpa fa'ilan, kita pun kata buang ta. Sebenarnya bukan buang ta. Fa'ilan adalah fa'ilat. Buang nun. Proses ini dipanggil maksur. Jadi tengok-tengok sikitlah. Kerana mungkin berlaku kekeliruan. Kemudian yang seterusnya untuk istilah abtar. Abtar ni gabungan antara al-hazfu dengan al-qat'u. Gabungan antara al-hazfu dengan al-qat'u. Jadi apa dia al-hazfu? Hazfu kita dah cerita tadi. Iaitu buang tun. Al-qat'u anak pelajar boleh tengok hak nombor 5 merah bawah tu. Saya bagi cerita sikit. Jadi kita akan detail kejap lagi. Tengok hak nombor 5 tu. Al-qat'u ialah kita hazaf akhir watat majmu' wa iskan ma qablah. Kita gugurkan huruf terakhir daripada watat majmu' dan kita matikan huruf sebelumnya. Baik, saya bagi contoh fa'ilun di situ. Fa'ilun. Jadi fa'ilun, ilun tu adalah watat majmu'. Bila jadi al-qat'u, nunnya dibuang. Bila nun dibuang, lam dimatikan. Maka dia jadi fa'il. Ni proses dipanggil qat'u. Untuk kita dapatkan pengertian abtar, dia adalah gabungan antara al-hazfu dengan al-qat'u. Jadi macam mana bila dia terjadi pada fa'ilatun? Kalau tengok contoh tu, fa'ilatun akan berubah menjadi fa'il. Akan berubah jadi fa'il. Jadi mungkin ada hak jelas, maksudnya boleh faham, ada hak tak berapa nak jelas. Jadi insya-Allah saya akan tunjuk contoh. Kita tengok contoh dia. Macam mana dia berlaku sedemikian. Kita dapat lihat di sini bahawa abtar gabungan antara al-hazfu dengan al-qat'u. Mari kita tengok di sini. Nombor 4. Kita ngulang balik hak nombor 4 ni. Abtar gabungan antara hazaf dengan qata'. Hazaf ni mahzufah. Apa dia mahzufah? Mahzufah ialah hazaf sabab khafif. Kita ambil fa'ilatun. Mana sabab khafif yang kita nak buang? Iaitu tun. Maka bila buang tun, apa akan jadi kepada fa'ilatun? Dia jadi fa'ilah. Tadi kita dah cerita fa'ilah tidak digunakan. Fa'ilah ni tidak diguna. Kita tukar kepada tulisan lain iaitu fa'ilun. Bila kita nampak dah fa'ilun, maka kita ada fa sabab khafif ilun watat majmu'. Jadi dia jadi satu benda lagi iaitu al-qat'u. Abtar ni hazaf campur qat'u. Jadi apa dia al-qat'u? Qat'u ialah kita hazaf huruf akhir daripada watat majmu' dan iskan ma qablah, kita mati huruf sebelumnya. Bila dah jadi fa'ilun, maka nun dibuang. Bila nun dibuang, lam dimatikan. Maka jadi fa'il. Sebab itulah bila kita tengok dekat abtar, hazaf
campur dengan qat'u, fa'ilatun berubah menjadi fa'il. Dua benda di situ. Yang pertama, tun digugurkan, kemudian fa'ilah, kita gugurkan dia punya nun, ataupun dia punya alif, dan kita matikan huruf lam. Jadilah fa'il. Proses ini dipanggil abtar. Baik, jadi anak-anak pelajar, saya minta kalau tidak jelas, cuba rujuk pada guru lah. Kan? Saya rasa dah jelas dah saya sebut tadi. Kemudian, kita nak kepada perkara yang seterusnya. Kita akan melihat aruk yang pertama, kan? Aruk yang pertama untuk bahar madid, di mana aruk yang pertama ni dia mempunyai satu darab, kan? Satu darab. Cuma sebelum tu kita semak sekali lagi lah, kan? Kita semak sekali lagi jenis-jenis aruk dan jenis-jenis darab untuk bahar madid. Baik. Bahar madid, kita akan dapati aruk dia ada 3. Aruk saya dah merahkan warna merah tu, kan? Maksudnya dekat fa'ilatun yang ketiga pada syatar yang pertama kita akan jumpa 3 keadaan. Yang pertama fa'ilatun, ini kita panggil sahihah. Yang kedua fa'ilah, fa'ilah kita tak guna, kita guna fa'ilun, ini kita panggil mahzufah. Dan yang ketiga kita akan jumpa fa'ilah. Fa'ilah ni berlaku dua benda. Yang pertama berlaku hazaf, satu lagi berlaku khabnu. Hazaf buang huruf kedua, khabnu buang huruf hazaf buang sabak khafif, khabnu buang huruf kedua. Ini kita akan detailkan dalam jenis-jenis aruk sekejap lagi. Baik, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, kita akan masuk kepada jenis yang pertama. Jenis aruk yang pertama. Dan aruk yang pertama ni hanya mempunyai satu darab sahaja. Jadi aruk yang pertama adalah sahihah. Darabnya ada satu saja, iaitu sahih seumpama aruk juga. Ambil satu syair. Man yuhibbil. Man yuhibbil. Iz zayab. Iz zayad ab ilaihi. Man yuhibbil. Fa'ilatun. Iz zayab fa'ilun ab ilaihi fa'ilatun. Jadi hak merah tu kita taktik, tubiklah taf'ilah fa'ilatun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Maka aruk ketika ini kita panggil sahihah. Kemudian di syatar yang kedua, wa kadza man. Wa kadza man. Fa'ilatun. Huruf kedua digugurkan. Yang kita tengok bawah tu dia panggil makhbun. Ni kita tidak sebut nama lah. Sebab dia bukan aruk, dia bukan darab. Cuma kita bagi juga. Perubahan tu nak cerita bila tidak ada huruf kedua, maka dia dipanggil makhbun. Dia boleh berlaku dekat mana-mana saja. Cuma bila berlaku dekat bukan dekat aruk, dekat darab, kita tidak fokus secara detail lah. Kemudian yang kedua. Tol bad. Tol bad. Talabad. Talabad fa'ilun. Sepatutnya fa'ilun. Tapi huruf keduanya digugurkan, maka dipanggil makhbunah. Kemudian dekat darab tu, ada perkataannya dur rogo so. Dur rogo so. Fa'ilatun. Jadi kalau anak pelajar boleh lihat, dekat darab adalah sahih. Jadi kena baca syair tu, baca biar lancar sikit. Dan kita baca mengikut taktik. Baca ikut taktik supaya
kita akan mudah temui arut dan temui darab dengan betul. May yuhibbil idza yab'ab ilaihi wa kadza man talabat durra sa. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Arut, sahihah dan darab sahih. Jadi ni untuk arut yang pertama, bahar madid, iaitu arut sahihah, mempunyai satu darab, iaitu sahih. Dan insyaAllah kita akan tengok kepada arut yang kedua pula.